Baginda sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, ribat ini akan kekal selagi mana umatku masih ada. Ini ribat Al-Haddad telah mempunyai banyak cawangan di dalam dan luar Yaman. Kewafatan beliau. Pada penghujung hayat Nabi Habib Muhammad Al-Haddad, beliau telah berhijrah ke kota Mekah. Beliau menghabiskan kebanyakan masanya untuk beribadah dan berdamping dengan Habib Abdul Qadir Al-Asghar. Habib Abdul Qadir Al-Asghar. Habib Abdul Qadir Al-Asghar telah menggelarkan beliau sebagai Sahibul Azamat, seorang yang kuat semangatnya. Kemudian beliau telah dijemput untuk bertemu dengan Allah SWT pada hari Senin 8 Rabiul Akhir 14 Hijrah. Beliau telah disemanikan di tanah kuburan Ma'la bersebelahan yang kubur Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Semoga Allah SWT mencuci rahmatnya ke atas ruh beliau dan memberikan kita manfaat dan keberkatan beliau di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ini sekian saja sekian manakib tentang Habib Muhammad Al-Haddad. Semoga Allah SWT kita manfaat dan juga keberkatan kepada sir dan juga ilmu beliau di dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengar begitu hebat manaqib Habib Muhammad Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan dia akan menjadi contoh kepada kita, insya-Allah, dan semangat kepada kita untuk semakin meningkatkan lagi amalan kita, semangat kita dalam berdakwah, insya-Allah, dan mudah-mudahan semakin bertambah takluk hati kita kepada para ulama, kepada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya insya-Allah kita akan mendengar qasidah khas yang dikarang berkenaan dengan Habib Sahibul Haul Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Maka kita jemput Sayyid Ahmad Haddad. Fadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. هذه القصيدة من حديث الحسين بن حبيب أحمد بن محمد الحجار يقول فيها: حديث حبيبي بات يطرق مسمعي، حديث حبيبي بات يطرق مسمعي، فحرك أشواقا غفت بين أضلعي، وأجج أشجاني وقد غسق الدجى، وقد هجع النوام في كل مربعي. يهاجمني حزن بذكرى فراقه، وأسلو إذا خايلته جالسا معي. ومن ذا الذي أفتى بأن حبيبنا بما أنه للكون في ليلة نعي، قال أو نأى عنا وغاب فلم تعد حقيقته فينا كمنجى ومرجعي. فما غاب عنا طالما أننا على طريقته مستمسكون لها نعي. فلو أننا حقا حذونا بحذوه مع صالح النيات في كل مشرع، ولو أننا قمنا بجد وهمة على قمع أهواء وشح مهلع، لنلنا الذي رمنا وحزنا مكانة لدى الحق والهادي البشير المشفع. ولكن شغلنا عن منصات أهلنا بمال وأعمال وغضن المطامع، تجاذبنا الشيطان والنفس والهوى وأخبار أهل الوقت في كل موضع. ولم نكترث يوما على فوت عمرنا، ولم نسعى في علم يعود بمنفع، وإهمالنا عنا الصغار فلم نعد نحذرهم من كل ضد مميع. يروح ويغدو الطفل ما من مراقب، ويعبث بالجوال في كل موقع. ونحن رعاة كل راع لمن رعى سيسأل عنه في عظيم المجامع. ونحن رعاة كل راع لمن رعى سيسأل عنه في عظيم المجامع. فلم نجتمع في ليلة الحول سادتي لذكر سجايا الوالد المتخشع، فأوصافها الدار العلوم وما حوى من الفضل والأخلاق في كل مهيع. مع الصدق في كل المقاصد أسوة، بمنهاج طه خير داع مشرع.
وأحواله تغني اللبيب وذا الحجى كذا عن لسان مفصح متطلع ولكن لنحيي نهجه في نفوسنا نترجمه فعلا لكل متابعي فهيا بنا جد المسير عسى به نكون جميعا في الحماء المدرع فهيا بنا جد المسير عسى به نكون جميعا في الحماء المدرع ونسمو إلى العلياء في كل محفل مع الصدق لا أن نستهيم وندعي دعاة إلى الرحمن في كل منبر ولا نعد عنهم كالظلوم المضيع فكم قام لا بالصدق شخص فما شفا غليلا وكم بالعكس نال وكم رعي فيا رب بالمختار حقق رجاءنا وكن ناصرا للدين في كل مصقع وأعظم لمولانا الإمام أبي الحسن عطاياك يا وهاب يا خير من دعي وصلي على الهادي البشير ختامها وآل وصحب للحبيب المشفع ونحمدك اللهم حمدا مباركا وسلم عليهم واقبل العذر وانفعي في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallahu khair diucapkan kepada Syekh Ahmad Al-Haddad yang mana beliau telah menyampaikan qasidah ataupun bait-bait syair yang menceritakan di antara isi kandungan bait syair tersebut menceritakan bahawasanya bagaimana kita berkumpul pada malam ini adalah untuk mengingati orang yang hebat, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahil kita juga akan mencapai darjat yang tersebut yang dengan syarat kita bersedia untuk bermujahadah dan untuk berusaha bersungguh-sungguh dan dengan semangat yang tinggi. Tetapi malangnya kita disibukkan hari ini dengan urusan dunia. Kita disibukkan dengan harta dan amalan daripada cita-cita yang tinggi tersebut. Kita hari ini telah digoda oleh syaitan dan nafs dan hawa nafsu, sedangkan waktu sentiasa berjalan tidak menunggu kepada kita. Dan juga kita tidak mengambil berat untuk mentarbiahkan anak-anak kita untuk membesar di dalam perkara-perkara yang hebat ini, untuk mereka membesar di dalam sifat-sifat yang mulia dan terpuji ini. Dan pada malam ini kita berkumpul untuk kita mengingati seorang yang tinggi ilmunya dan ikhlas dan di dalam jujur dalam setiap amalannya, dan keadaannya sentiasa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hendaklah kita berusaha, hendaklah kita bersungguh-sungguh agar kita juga tertolong bersama-sama dengan mereka di kalangan orang-orang yang mempunyai martabat yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati perkumpulan kita dan menyampaikan salawat dan salamnya kepada kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Sekian lebih kurang terjemahan kepada bait-bait syair yang telah dibacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan akan diberkati majlis kita insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Lamma lana waqtul buruz li ahbadin an idni man ma sya'ahu qalika sallallahu alaihi. Amalat bihi al-ummul aminatu bintu wahbin man laha a'la al-ilahu makana sallallahu alaihi. Min walidil mukhtar Abdillah ibn Amr bin Muttalib البرهانا قد كان يغمد نور طه وجهه وسرى إلى الابن الرسول أعيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان ويدعو حكيما شعره قد اعتلى أعزز بذلك شانا
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي تعالى على الهدي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا العراقين وشام. مثل حسنه ما رأينا العراقين وشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kita selesai kita membaca hadis yang sebentar tadi dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini adalah untuk menzahirkan harap kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nama-nama kita semua hadirat tercatat dari kalangan orang-orang yang menyokong syariat Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tibalah waktu yang kita tunggu, iaitu untuk tausiah, untuk kita mengambil manfaat daripada Habib Husin Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala yang datang daripada kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana beliau Masya Allah merupakan daripada keturunan Habib Muhammad Al-Haddad yang kita raikan haul pada malam ini. Masya Allah merupakan datuk kepada beliau, maka insya-Allah kita akan mendengar kata-kata nasihat atau dari beliau. Mudah-mudahan segala yang akan disampaikan nanti akan memberi manfaat dan kesan kepada hidup kita insya-Allah. Tafadhol Masjid. Terus salat ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim bi jami' as-salawati kulliha 'adada ma fi 'ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man walah fi kulli lahzatin abada bi kulli lisanin li ahli ma'rifati billah. يقول الشاعر: اذكر حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنل بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا.
Beliau Al-Habib Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad memulakan daripada tausiah beliau dengan panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga serta para sahabatnya. Beliau membacakan sebuah syair yang berkenaan dengan orang-orang yang semacam Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad yang kita raikan haulnya pada malam hari ini. Beliau adalah orang-orang yang soleh itu. Berbanyaklah menyebut namanya. Apabila kita sebut dan kita kenang daripada sejarah mereka, maka akan diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita menghadiri majlis-majlis mereka, karena dengan menghadiri majlis mereka keberkatan akan senantiasa menyertai kita. Dan juga ziarahilah daripada makam pekuburan mereka apabila mereka telah wafat dan meninggal dunia. دائما يجعل الكلام حول الوعظ، وما شاء الله لديكم جانب كثير وسمعنا الكثير، ولكن سنمر في هذه الليلة أو في هذه الكلمة القصيرة حول بعض مواقف الحبيب محمد الهدار، لعل أن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا العملية. Bila telah mendengar sebentar tadi daripada bacaan manaqib sirah maupun apa yang telah dibaca sebentar tadi yang mencukupi daripada keberkatan majlis pada malam hari ini, akan tapi beliau akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad dari sejarah kehidupan beliau yang sangat-sangat indah yang dapat kita ambil pembelajaran pada saat ini untuk kita amalkan bersama-sama. ولكن لي شرط واحد، وهو أرجو من كان معه كلام مع صاحبه يؤخره إلى بعد الحول، وهكذا كان الحبيب محمد الهدار يغار على مجالس العلم وعلى الحضارات. إذا كان أحد هناك يتحدث يضرب بالعصا المكان الذي هو أمامه ويقول انصت واسكت، وبعد ذلك بعد أن تستفيد بعد ذلك الوقت مدروك حتى تتكلم في أي أمر تريد. Dan dengan satu syarat kata beliau, sebelum saya sampaikan apa yang berkenaan dengan Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad, beliau mensyaratkan agar supaya kita yang hadir di majlis ini atau di sekitar ini yang mendengarkan daripada tausiah beliau hendaklah meninggalkan apabila ada keperluan bercakap dengan kawannya atau orang yang duduk di sampingnya, hendaklah mereka mendengarkan terlebih dahulu, karena demikianlah Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Beliau daripada ghirah, kecemburuan beliau di dalam menghadiri majlis zikir dan majlis ilmu, apabila ada seorang yang bercakap di majlis itu, beliau akan ketukkan daripada tongkatnya ke tempat tersebut seraya mengatakan, diamlah sekejap, dengarkanlah apa yang disampaikan daripada ilmu yang disampaikan. الحبيب محمد الهدار كان مرة نفعنا الله به يتكلم حضر حول من الأحوال، وتكلم في هذا الكلام الذي سنذكره الآن، ونحن اليوم في حوله نتكلم في هذا الكلام. Beliau sebutkan sebagian kalam atau ucapan yang disampaikan adalah Habib Muhammad bin Abdul Haddad dalam satu peringatan haul yang insyaallah akan disebutkan pada haul beliau pada saat ini. قال للحاضرين، قال مثال كل واحد منكم يضرب مثال. عندما جئتم إلى هذا المكان وجئتم حبا في أحد الحبايب لما كان له الحول، أنتم جئتم وحضرتم محبة، ولا شك أنكم لن ترجعوا إن شاء الله إلا بقضاء الحوائج، لن ترجعوا خائبين. مثال ذلك مثال شخص، قال الحبيب محمد جاء إلى يوم العيد حق الملك، يوم عيد الميلاد، وعند الملك هذا احتفال كبير والمقام مفتوح، لمن دخل يهدي للملك هدية، ثم الملك يصرف لهذا لأي أحد من هؤلاء الزوار ما يريد من الأمان. Beliau Habib Muhammad bin Abdul Haddad pada satu ketika dalam satu program haul juga menyampaikan kepada hadirin, tahukah kalian semua wahai para hadirin yang menghadiri haul pada saat ini, perumpamaan kalian yang datang di majlis semacam ini dengan penuh kecintaan kepada orang yang dihauli, orang yang soleh yang diraihkan daripada haulnya, umpama kata beliau adalah orang yang datang kepada seorang raja yang sangat besar yang dianya meraihkan daripada hari miladnya, sedangkan seorang raja tersebut akan mengatakan kepada orang sesiapapun yang hadir dan datang ke dalam liputannya, ke dalam programnya, akan membagi apapun yang dikehendakinya.
maka pada saat ini tidak syak lagi bahwasanya yang hadir di majlis semacam ini akan dikabulkan seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. قال مثال أي أحد أتى إلى هذا المجلس لأجل أحد العارفين بالله أو الصالحين، مثال شخص جاب معه كسرة خبز، كسرة خبز، هو مسكين ما عنده شيء، فوصل إلى عند باب الذي فيه الاحتفال حق الملك وقال هل لي أن أقابل الملك؟ قالوا نعم، اليوم يوم عيده، تعال، الملك يستقبل كل أحد ويكرم كل أحد. ووصل إلى عند الملك وقال بهذه المناسبة جبنا لكم هذه الكسرة، كسرة خبز هدية لكم في هذا اليوم وفي هذا الاحتفال، نرجو أن تدخل السرور هذا عليكم. قال فأجلسه الملك أمامه وقال له جزاك الله خيرا، هذه هدية قيمة ونحن فرحنا بها، الآن اطلب ما تريد، فالخزائن كلها مفتوحة. فهذا مثال من أتى إلى مثل هذه المجالس إن شاء الله أموره كلها بإذن الله مرضية وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perumpamaan seorang yang miskin yang tidak mempunyai apa-apa yang nak dibagi hadiah kepada seorang raja yang sangat besar. Dia hanya mempunyai seketul atau sepotong roti yang dia miliki. Maka dia datang ke pintu daripada raja yang besar tersebut dan dia mengatakan kepada penjaga pintunya, adakah aku boleh berjumpa dengan tuan raja? Maka penjaga pun mengatakan, tentu saja, kerana pada hari ini adalah hari perayaan daripada Id Milad daripada tuan raja. Maka sesiapapun yang datang, raja membukakan pintu lebar-lebar, tidak dilihatkan kepada siapapun. Maka dia pun disambut oleh tuan raja dan didudukkan di hadapannya. Kemudian dia membagikan hadiah yang sangat-sangat mungkin menurut dia tidak berharga, adalah sangat-sangat sederhana, yaitu seketul daripada roti. Dia bagikan kepada tuan raja tersebut dan dia mengatakan, ini sahaja yang saya dapat saya bagikan sebagai hadiah untuk tuan raja. Maka raja mengatakan, baiklah, terima kasih banyak atas hadiahmu ini, maka aku akan membalasnya dengan engkau meminta apapun daripada permintaanmu, daripada harta bendamu yang aku miliki semuanya, maka aku akan bagikan kepada kamu apa yang kau minta. Maka semacam itulah kita yang hadir majlis semacam ini, insya Allah kita pulang dengan membawa segala kepenuhan hajat-hajat kita, insya Allah. الحبيب محمد الهدار نفعنا الله به ينطبق عليه قول الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه في هذه الأبيات التي وصف بها كمل الصالحين والعارفين بالله. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, beliau sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam syair oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Dalam sebuah syairnya beliau menyatakan, قال رضي الله عنه وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب. Beliau mengatakan, telah hilang daripada seseorang yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat agung, yang tidak dapat aku jumpai daripada keilmuannya, baik di dalam kitab-kitab atau di tempat yang lainnya. بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب الكعب. Dia mempunyai sifat, dia senantiasa menangis di malam harinya untuk Tuhannya dan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. له اشتغال بحفظ السر عن دخل ليث النزال إذا ما عارك الرقبة. Beliau mempunyai keistimewaan dengan mempunyai kesibukan menjaga rahasia-rahasia, sir-sir yang ada daripada leluhurnya, dan beliau sangat menjaga daripada sir rahasia leluhurnya tersebut. تلقاه في الجود كالطائي أي كحاتم الطائي. Beliau mempunyai sifat dermawan semacam angin yang berhembus, semacam seorang yang disebut dengan Hatim al-Ta'i, yaitu orang yang paling terbawa pada saat itu. وأحلمهم في الحلم وأحنفهم في الحلم. الأحنف من إيش؟ Dan beliau adalah orang yang paling bijak di masanya pada itu, semacam Ahnaf bin Qais. قد فاق قسا حيث ما خطب، يعني فاق قس من ساعدة الأيادي المعروف بفصاحته وبلاغته في الخطاب.
Beliau telah mengungguli daripada salah seorang yang dikenali dalam kefasihannya di dalam berkhutbah ataupun berceramah. إنما قلنا هذا الكلام لأننا لا نستطيع أن نمر على سيرة الإمام الحبيب محمد الهدار وما كان عليه، ولكن قلنا هذه الأبيات تبركا فهي تنطبق عليه. Beliau menyebutkan daripada bait-bait syair ini untuk mengungkapkan daripada kehebatan dan juga sejarah sirah daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang tak dapat diungkapkan oleh beliau, akan tapi beliau hanya mengutip sebahagian daripada syair yang sesuai dengan kehidupan beliau. قال حبيبنا زيد بن صميد رفعنا الله به: أكثر ما رفع الحبيب محمد الهدار بين أقرانه هو تواضعه. كان جم التواضع، لا يرى نفسه شيئا. قلب ورب شكت الأرض من تواضعه، لا يرى نفسه خيرا من أحد حتى من أبنائه حتى من طلابه. إذا دخل إلى مجلس لا يرى نفسه شيء ويقف ويجلس بمحاذاة الباب فيقوم المجلس كله ويلتف ويقعده في صدارة المجلس. Beliau Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith mengatakan di antara keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau adalah rasa tawadhu yang sangat tinggi yang beliau miliki. Beliau bahkan tidak menganggap dirinya lebih hebat bahkan daripada anak-anaknya sendiri. Beliau apabila menghadiri satu majlis, maka beliau akan duduk di mana tempat majlis itu terakhir daripada orang-orang yang duduk, akan di paling penghujung sendiri, sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu berdiri dan menyambut Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dan mendudukkan beliau di tempatnya, yaitu di depan. الحبيب هشام الجيفي رحمه الله كان من المقربين عند الحبيب عبد القادر وعند الحبيب محمد الهدار، ومن أهل المحبة الصادقة، وكان يكثر حسن الظن في الحبيب محمد الهدار. فماذا قال له الحبيب محمد؟ قال: يا هاشم، قال له مقولتين: يا هاشم كل شيء فيك زين إلا أنك تحسن الظن فيه. وفي مجلس آخر قال له: لأن تحسن الظن في كلب أحسن لك من أن تحسن الظن فيه. انظروا إلى أي مدى بلغ هذا الحبيب. Dikisahkan ada salah seorang Sayyid Al-Habib Hashim Al-Habib Hisham Al-Jufri. Beliau adalah termasuk salah seorang yang mencintai Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf dan juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Suatu ketika beliau sangat-sangat berhusnudzon kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Akan tapi Al-Habib Muhammad mengatakan: wahai Hisham Al-Jufri, janganlah engkau berhusnudzon kepada aku. Dan dalam satu ketika lagi beliau mengatakan: engkau berhusnudzon kepada seekor anjing lebih baik daripada engkau husnudzon kepada diriku. Inilah merupakan sangat tawadhu yang begitu hebat yang dimiliki oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. هذا ما هو كلام كذب، والا زي ما اقول لك زي صاحبي: لا انا شفناه مقصر كذب، كله كذب. لا، مش ادعاء. حقيقه الحبيب محمد يشهد هذا في نفسه ويرى دائما انه اكثر اهل الارض ذنوب، وهكذا رفعه الله سبحانه وتعالى. Beliau bukan mengucapkan dengan sedemikian hanya sekedar lisan sahaja dan hanya sekedar pengakuan sahaja, akan tapi betul-betul beliau merasa dirinya tak lebih layak daripada seekor anjing, dan beliau betul-betul merasa bahwasanya dirinya adalah merupakan manusia yang paling banyak berdosa di muka bumi ini. Inilah di antara sifat yang mulia daripada beliau. انظروا الى ادبه مع مشايخه. Tengoklah bagaimana daripada adab beliau yang mulia bersama guru-gurunya. إذا حضر المجلس أحد من أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي، سواء الحبيب حسن أو الحبيب سالم، وشهدنا ذلك بأعيننا، لا يتكلم الحبيب، وإذا تكلم يتكلم في مناقب الحبيب عبد الله الشاطبي ويحث الحاضرين على احترام هذين الحبيبين. Di antaranya adalah beliau apabila hadir di dalam satu majlis yang di situ ada dua atau salah satu daripada anak gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i yang dikenal di Rumah Tarim, yaitu antara Al-Habib Hasan atau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, ada di majlis tersebut, maka beliau tak nak untuk bercakap atau memberi tausiah. Apabila diminta betul-betul untuk beri tausiah, dengan terpaksa beliau akan beri tausiah hanya setakat menceritakan tentang sirah ataupun sejarah kehebatan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, guru beliau, dan beliau menganjurkan kepada hadirin semuanya untuk mengikuti dan mencintai kepada kedua anak gurunya, yaitu Al-Habib Hasan dan Al-Habib Salim Asy-Syafi'i. مرة من المرات كان الحبيب محمد الهدار نفعنا الله به في الحرمين، وكان والدي في صنعاء،
ذهب من صنعاء إلى حضرموت لزيارة السلف الصالح، ثم إن والدي بعد زيارة تريم والسلف الصالح رجع إلى صنعاء واتصل بالحبيب محمد الهدار، فماذا قال له؟ Satu ketika Habib Muhammad ada di tanah Haramain di kota Mekah sana, sedangkan ayahanda beliau pergi daripada Son'a menuju ke Tarim untuk berziarah kepada orang-orang saleh di Tarim sana. Maka ketika ayahanda beliau balik daripada kota Tarim menuju ke Son'a, maka ayahanda beliau menelpon kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Apa yang beliau cakap? عندما أراد والدي أن يفاتحه قال له الحبيب ماذا فعلت؟ قبل أن أسألك عن أي شيء وبعد أن زرت تريم هل زرت الحبيب سالم الشاطري أم لا؟ قال له يا حبيب كان الوقت متأخر والطائرة وقتها فمعك في وقت فسافرت إلى صنعاء. قال ما لك كلام معي حتى ترجع إلى تريم وتزور الحبيب حسن ثم بعدين اتصل فيني وغلق السماعة الحبيب. Kata beliau, yang berziarah ke Tarim adalah ayahanda daripada Al-Habib Husin bin Ahmad, yaitu Al-Ahmad, anak daripada Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ketika itu selepas beliau ziarah ke kota Tarim dan kembali ke rumahnya, maka Al-Habib Muhammad Al-Haddar sebelum lagi bercakap tentang apa keadaan anaknya, beliau menelpon dan mengatakan, adakah engkau ketika ziarah ke Tarim telah berziarah kepada guruku Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri? Kalau belum, kau balik lagi ke Tarim dan ziarah kepadanya, kata beliau. هذا جانب من تعظيمهم لأبناء مشايخه ولمشايخ. Inilah di antara rasa hormat daripada orang-orang soleh kepada guru-gurunya. وأما ورعه رضي الله عنه فلم تر أعيننا أشد ورعا منه وخوفا من الله سبحانه وتعالى. Maka adapun sifat warok beliau tidak melihat, kata Al-Habib Husin, orang yang warok pada zamannya melebihi daripada waroknya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. كان في مكة المكرمة وكان جوار الحبيب محمد جوار منزله واحد صاحب بقالة سوبر ماركت، يطلب منه أحيانا بعض أشياء فبقيت عند الحبيب لصاحب البقالة 100 ريال، ثم أن صاحب البقالة عزل فلم يدري الحبيب محمد أين ذهب هذا الرجل، فبقي يسأل عنه ويسأل وكل مرة يسأل أين الرجل، وبحثوا فلم يجدوا للرجل أثر. ماذا فعل الحبيب محمد؟ لم ينسها هذه، في كل شهر يذكرها وفي كل سنة، حتى أنه أخرج بدل 100 يمكن ألوف صدقة أن الله يكتبها لصاحب ذلك الدين الذي عليه. Suatu ketika beliau tinggal ada di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau pada saat itu mempunyai jiran seorang penjual sayur, yang ketika itu penjual sayur ini jirannya ini meminta, dan Al-Habib Muhammad Al-Haddar meminta daripada hutang kepada penjual sayur tersebut dengan 100 dirham. Maka itu beliau akan memberikan daripada uang 100 dirham kepada penjual sayur tersebut, maka tidak didapati daripada penjual sayur tersebut. Maka daripada waroknya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, beliau bahkan setiap bulannya keluar ke pasar untuk mencari penjual sayur tersebut, bahkan ke rumahnya. Ketika tidak didapati, beliau senantiasa bersedekah bahkan dengan 1000 dirham, dan beliau hadiahkan sedekahnya untuk penjual sayur tersebut daripada ahli jiran yang tidak didapati pada saat itu, demi untuk menunaikan janji beliau yang akan memberikan 100 dirham pada saat itu. مرة من المرات كان في السفر ومعه مرافقين قبل الفجر، فنزلوا قبل الفجر في أثناء الطريق في مسجد في اليمن، ودخلوا هذا المسجد ولم يكن فيه كهرباء وإنما كان فيه شمع، تعرفون الشمع ما فيه كهرباء، فاستخدموا من الشمع هذا حتى يركع الحبيب ويصلي الفجر. Satu ketika beliau melaksanakan satu perjalanan bersama dengan serombongan jamaah yang bersama beliau, akan tapi beliau ketika itu sampai di satu tempat sebelum fajar, maka beliau pun singgah sekejap di dalam sebuah masjid yang ada pada saat itu, dan pada saat itu kebetulan belum lagi ada elektrik, dan penerang ataupun cahaya yang digunakan pada saat itu dengan hanya menggunakan lentera daripada cahaya lilin. Maka para jamaahnya tersebut menghidupkan beberapa lilin yang ada di sekitar masjid tersebut, yang di dalam masjid tersebut, agar supaya Al-Habib Muhammad dapat bersolat di dalam. فصلى الحبيب الفجر ومعه الحاضرين وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى في مجلسه، فالشمع
خلاص حان نفاذه يعني ما باقي من الشمع إلا قليل. فلما أراد الحبيب أن ينصرف قالوا يا حبيب جهزنا السيارة يلا نكمل الطريق. قال الحبيب لا لحظة، نحن استخدمنا شمع المسجد، والذي أتى بالشمع هذا أتى لأجل المصلين يصلوا ويخرجوا، ونحن أخذنا أكثر من وقتنا واستغلنا هذا كله نجلس وذهبوا الآن إلى البقالة وهاتوا لنا شمع. Ketika itu beliau melaksanakan sholat dan hingga melaksanakan sholat fajar bersama dengan rombongan dan jamaahnya, dan beliau selepas itu baca zikir dan wirid, hinggalah pada saat itu lilin yang dihidupkan di masjid atau di surah tersebut hingga tinggal sedikit. Maka para jamaah mengatakan, wahai Habib, selepas kita baca wirid, mari kita bersegera untuk melanjutkan perjalanan kita. Maka Habib mengatakan tidak, kita datang ke sini dan menghidupkan daripada lilin surah atau masjid ini. Sepatutnya kita hanya menggunakan untuk sholat fardu saja sebagaimana yang diwajibkan untuk kita. Akan tapi kita akan gunakan untuk sholat sunnah yang lainnya dan juga baca wirid yang lainnya, sehingga mengambil jatah atau bagian yang sepatutnya bagi siapa yang masuk ke dalam surah atau masjid ini. Maka pergilah kalian untuk membeli lilin sebagai ganti daripada kita akan menggunakan lilin lebih daripada surah dan masjid tersebut. يا حبيب قالوا صاحب البقالة ما بيفتح بعد الإشراق، ما بيفتح يمكن إلى الساعة 10 أو 11 قريب الظهر، ونحن على سفر خلنا نسافر. قال ماشي سفر حتى نشتري شمع. Kata jamaah yang ada sekelilingnya, wahai Habib, tak ada kedai yang buka pada saat ini. Jam berapa sekarang? Mungkin kedai-kedai akan buka selepas pukul 11 atau lebih menjelang pada waktu zuhur. Maka kata beliau, tidak, kita tidak akan meneruskan daripada perjalanan kita sebelum kita mendapatkan daripada lilin. جلس الحبيب حتى فتحت البقالة وأمرهم أن يشتروا بدل 4 شمع أو حبات كرتون كامل ويضعوه في المسجد. Dan betul beliau melaksanakan apa yang diucapkannya. Beliau duduk di masjid tersebut sehingga pun kedai-kedai yang ada sekelilingnya membuka kedainya, dan beliau memerintahkan jamaahnya untuk membeli daripada lilin tersebut dan diletakkan kembali di tempat masjid tersebut. وكان الحبيب محمد الهدار على جانب عظيم من الرحمة، وهذا في جانب الرحمة. أهل الرحمة هم أهل الوراثة المحمدية. إذا رأيت شخص عنده رحمة بالمسلمين وعنده رحمة بمن حوله وعنده رحمة بأهله، فهذا عنده جانب عظيم من الوراثة المحمدية. وهذا كان حبيبنا محمد الهدار يرحم الصغير والكبير والمساكين وكل أحد. Dan beliau mempunyai sifat